اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 4, bayang kelima daripada bawah. Muka surat 4, bayang kelima daripada bawah. Kita baca semula hak kita baca minggu lepas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Islam, yaitu Islam, mengaku dengan tidak fikir bicara. Mana mengaku ni dengan tidak fikir bicara. Mana mengaku dengan makna menerima bulat-bulat. Itu maknanya dengan tidak fikir bicara. Terima bulat-bulat, mengaku bulat-bulat. Mengaku ni dan oleh lidah seseorang. Mengaku oleh lidah seseorang, menerima oleh lidah seseorang dengan betul serta tidak menolak engkar. Tidak menolak, tidak engkar, tidak menolak engkar, dia kata. Mana tidak menolak, tidak engkar, mana mengaku oleh lidah seseorang dengan betul, dengan sebenar, serta mengaku ni serta tidak menolak engkar. Tolak pun tidak, engkar pun tidak, akan perkara agama yang mudah. Perkara agama yang mudah. Arabnya bunyi perkara agama maklum fiddin bid-darurah, dia panggil. Maklumun fiddin, diketahui pada agama, bid-darurah, dengan mudah-mudah. Tak ngaji banyak pun tahu ini perkara agama. Mudah di sini ni diketahui dengan darurah. Darurah di sini bukan makna tersepit. Ada darurah dengan makna tersepit. Tersepit, tidak ada makanan. Dalam keadaan darurah, syarak membenarkan ambillah makanan mana pun. Sebab apa? Dalam keadaan tu sudah darurah, sudah tersepit. Itu makna lain. Darurah di sini dengan makna tahu mudah-mudah. Terang dah lalu ni benda ni hak benda agama ni. Dia panggil perkara agama yang mudah. Mana perkara agama yang tak ngaji banyak pun orang tahu, sahur dah, kecil dah, semua orang tahu ini perkara agama ni. Siapa ke budak-budak pun tahu ni agama datang daripada Nabi ni, perkara agama ni. Sampai peringkat kadang-kadang orang kafir pun tahu ni memang agama Islam kena gini ni. Ini agama Islam suruh ni perkara ni. Ini agama Islam larang ni. Orang kafir pun tahu agama kita suruh, agama kita larang. Mana apa ni? Perkara ni perkara yang diketahui dengan mudah. Diketahui apa panggil apa? Dengan latah. Apa latah? Kita latah ni lain tak? Diketahui dengan latah ni, dengan kecoh. Orang tahu belaka. Ini perkara agama. Akan perkara agama yang mudah yang dibawa oleh Rasul. Mana contohnya? Seperti betul dua kalimah syahadah. Orang tahu belaka hak ni datang dari Nabi ni. Hak perintah mengucap dua kalimah syahadah.
Ni orang maklum belaka ni. Hak ni kena amati molek. Dua kalimah syahadah ni, hak ni semua orang maklum. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ha ni orang tahu belaka ni. Umirtu an uqatilan nas, diperintah akan aku, Nabi kata, memerangi manusia, hatta sehingga yashhadu, naik saksi mereka, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ha ni jelas. Sehingga manusia ni mengucap dua kalimah syahadah. Orang tahu belaka ni perkara agama. Tiba-tiba nak pertikai, nak tolak. Syahadah tak ada yang kedua. Syahadah yang pertama je adanya. Syahadah yang pertama je ada. Syahadah kedua tak ada. Dia nak tolak, nak ingkar. Ini batal agama. Sebab apa? Dua kalimah syahadah orang maklum. Budak-budak pun tahu dua kalimah syahadah. Orang kafir pun tahu. Nak masuk Islam kena kata hak ni. Mana apa? Ini dipanggil perkara agama yang diketahui secara latah, secara mudah-mudah. Contohnya seperti betul dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni datang dari Rasul. Ini agama. Dan sembahyang dan lainnya. Sembahyang orang tahu belaka ini perkara agama. Budak-budak pun tahu, orang kafir pun tahu, orang Islam ni kena sembahyang. Orang Islam ni kena puasa. Orang Islam ni pergi Mekah. Orang kafir pun tahu. Ini apa? Perkara agama yang diketahui secara mudah. Kalau tidak ia beramal sekalipun, walaupun dia tidak solat sekalipun, tetap dipanggil orang ni orang yang mengaku terima dengan lidah. Ini Islam. Ini Islam. Kalau saya sebut tadi hak dua kalimah syahadah tu sebab ada nak bawa. Dalam Quran tak ada dua kalimah syahadah. Tak mau pakai. Ni tak mau pakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pakai Quran saja. Kalau kita ambil syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, berarti kita hanya mengaku Muhammad je Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa macam mana? Ini orang yang jahil agama nak mempertikaikan agama. Mana apa? Kena satu syahadah saja. Tidak ada syahadah yang kedua. Dah mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Lepas tu Nabi Musa duduk mana? Nabi Isa duduk mana? Jadi seolah-olahnya Nabi Muhammad saja utusan Allah. Nabi lain bukan utusan Allah. Sebab mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nak tolak tu. Dia tak sedar tu. Nak tolak syahadah yang kedua tu nak ikut Yahudi Nasara lah. Tolak syahadah yang kedua itu Yahudi Nasara. Dah syahadah yang kedua mengaku hanya Nabi Muhammad utusan Allah. Lepas tu Nabi lain. Nabi lain, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Nabi kita cerita dah itu Rasulullah. Nabi kita cerita, kita mengakulah. Apa tak mengakunya? Dah ambil mana? Nak mengaku Nabi Musa Rasulullah. Nak ambil mana? Nak mengaku Nabi Isa Rasulullah. Kita bukan ummah Nabi Musa, kita bukan ummah Nabi Isa. Nak mengaku ke mana? Dan Nabi Muhammad yang royak. Itu semua Rasulullah tu. Dah kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi kita sebagai utusan Allah, cerita Nabi Musa utusan Allah, Nabi Isa utusan Allah. Kita terima belaka lah. Tu hak pengajian kita. Ada orang nak buat tak usah pakai syahadah kedua, tak ada. Dan Quran tak sebut tu. Tak mau pakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yahudi Nasara tak ada syahadah yang kedua. Sebab tu kita ada keadaan ada dalam satu perkara yang memang kita hanya disunatkan mengatakan la ilaha illallah sahaja, tidak disunatkan kita sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Ada keadaan yang mana kita hanya disunatkan kata la ilaha illallah, dan kita memang tidak disunatkan sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Pergi pada bab fiqh sikit.
Contoh, Bilal tukang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu Bilal tukang qomat tu, la ilaha illallah. Setakat la ilaha illallah je. Mana Muhammadur Rasulullah? Tidak ada kan? Tidak ada Muhammadur Rasulullah. Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah tu di hujung bang tu lah, di hujung qomat tu. Hanya ada la ilaha illallah, mana Muhammadur Rasulullah? Tak ada situ. Lepas tu sunat dak tok bila ke tukang qomat ke kata selo-selo Muhammadur Rasulullah? Tak sunat. Tak sunat. Tak sunat. Ha? Tak sunat kata sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan kepada Tok Bilal, yang disunatkan pada tukang qomat, sebelum dibaca doa Allahumma rabbaha zid da'watit tammah tu, selepas Tok Bilal kata la ilaha illallah kan dia berdoa. Sebelum berdoa yang disunatkan adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disunatkan. Itu disunatkan. Hak Nabi perintah sallu alayya tu. Selepas daripada bang qomat, yang mendengar bang qomat jawab, kemudian selawat atasku. Selawat tu ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat ada. Kemudian barulah berdoa. Tambah Muhammad Rasulullah tidak disunatkan kepada Bilal, tidak disunatkan kepada tukang qomat. Kemudian kita yang mendengar pula ni, kita yang mendengar akan bang, kita yang mendengar akan qomat, kita hanya diperintah oleh Rasul faqulu mislama yakul. Mana kita hanya diperintah jawab sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal. Kita hanya disunatkan jawab sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal. Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Bilal sudahkan dengan la ilaha illallah, kita hanya disunatkan jawab la ilaha illallah. Sebab tu Bilal hanya kata la ilaha illallah, dan kita pun yang tukang jawab tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Kita yang tukang jawab la ilaha illallah tadi hanya disunatkan sebelum kita berdoa lepas bang, berdoa lepas iqamah. Kita yang menjawab bang, yang menjawab iqamah hanya disunatkan selawat sekali baru kita berdoa. Tambah Muhammadur Rasulullah memang tidak disunatkan. Yang disunatkan selawat. Tapi kita pergi tambah Muhammadur Rasulullah yang tak disunatkan. Hak Nabi suruh summa sallu alayya tu, selawat atasku, kita tak selawat. Hak tidak disuruh kita pergi kata, hak disuruh kita tak kata. Gimana? Bahkan ada setengah-setengah negara Arab, Tok Bilal lepas dia bang la ilaha illallah, dia selawat cara kuat. Dia selawat dulu cara kuat. Lepas dia bang siap, dia selawat. Dia selawat cara kuat. Setengah orang ngaji dia kata di Syria ada seumpama tu dulu. Mana lepas dia bang tu bila selawat, benda dia pun senyap. Lepas tu baru doa lah, selawat dulu. Memang lepas daripada la ilaha illallah, Tok Bilal tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Dan kita yang mendengar hanya jawab sebagaimana yang Tok Bilal kata la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Disunatkan sebelum kita angkat tangan berdoa, kita selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya kita pun angkat tangan, kita pun berdoa Allahumma rabbaha zihid da'watit tammati wassalatil qa'imah. Itulah doa selepas azan tu. Tapi sebelum berdoa, kita disunatkan selawat sekali. Nak ceritanya, tambah Muhammad Rasulullah tidak disunatkan kepada Bilal dan tidak disunatkan kepada kita yang mendengar Tok Bilal azan. Tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Maka tiap-tiap tempat yang seumpama ni, yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah, disunatkan ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Kita nak cerita. Ingat di hati tu cerita lain. Nak ceritanya dari segi sebutan lidah memang tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Tiap-tiap tempat yang seumpama ni yang tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah, kita disunatkan ingat di hati akan Muhammad Rasulullah.
Tu ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sunat. Tapi kata di lidah tidak disunatkan. Zikir lidahnya tidak ada. Sebab zikir lidah ni dengar di telinga. Zikir lidah, bacaan-bacaan yang diperintahkan kita membaca. Apa-apa perintah disebut kata diperintahkan kita membaca, syaratnya dengar di telinga. Boleh panggil membaca. Kalau bibir mulut bergerak, telinganya tidak dengar, tidak dihukumkan membaca, tak dapat kelebihan ni. Makna tidak disunatkan tambah kata Muhammad Rasulullah, makna kata hak dengar di telinga. Hak sunatnya ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Sama juga dengan kita ajar orang yang nak mati. Kita ajar orang yang nak matinya adalah laqinu mautakum la ilaha illallah sahaja kan. Pak Nabi kata, laqinu mautakum, talqin oleh kamu akan orang yang hendak mati. Talqin oleh kamu akan orang yang hendak mati. Talqin warna pula. Talqin tu lepas daripada siap ke bumi. Talqin ni bahasa Arab, bahasa kita ajar. Hak lepas ke bumi tu talqin juga. Hak ni kita cerita ni talqin ketika dia nak mati. Kita sebut kata, kalau sebut kata orang nak mati kan, talqin dia. Talqin, saya buku talqin tak bawa. Orang salah faham. Kita kena buat kan ni, ajar ngucap. Baru dia reti. Ajar ngucap. Ajar ngucap tu nampak berat dah tu. Ajar ngucap. Tapi kalau kita kata dekat nampak berat dah tu kan, talqin. Talqin bila pula? Saya tak ngapa buku talqin. Orang nak mati talqin akan la ilaha illallah. Hak tu hak talqin, hak takhil, hak sepakat ulama. Hak talqin ba'da dafni, at-talqin ba'da dafni, talqin selepas ke bumi itu khilaf ulama. Asy-Syafi'iyah, Hanabilah sunat talqin selepas ke bumi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali sunat talqin lepas ke bumi. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak ada talqin selepas ke bumi. Lepas tu macam mana kita tempat kita baru mazhab Syafi'i kan, talqin lah gitu lah. Hak talqin lepas ke bumi itu ada khilaf lah. Ni talqin ketika nak mati. Laqinu mautakum, Nabi perintah. Talqin oleh kamu, mana kita kata ajar oleh kamu akan orang yang hampir mati. Ajar apa Nabi kata? La ilaha illallah. Ajar la ilaha illallah. Ada Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada, Nabi tak suruh seumpama tu. Nabi hanya perintah laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Hak Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Akhir kalam la ilaha illallah bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan. Maka yang diperintah kita ajar orang nak mati hanyalah ajar la ilaha illallah. Tak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kalau kita terlajak pergi pada Muhammad Rasulullah, kita disunatkan ajar kembali dengan la ilaha illallah. Stop setakat tu. Jangan duk pergi asyhadu alla ilaha illallah. Hak tu ikut drama. Hak drama tu kawan tu tak mati pun. Esok ada drama lain pula. Ke mati pelakon tu. Esok ada pula drama lain kan. Digajuk asyhadu alla ilaha illallah. Ada hak ajar orang nak mati dengan asyhadu alla ilaha illallah. Mana orang kafir. Orang kafir yang mana kita baik dengan dia, dia pun nak dah kepada agama kita, dia pun jinak dah dengan kitanya, nak masuk Islam dah, cuma dia kata semula dia ada masalah dia lagi lah, tangguh ni dia memang nak dah kepada Islam, memang dia nampak baik dengan kita, tanya hak agama apa semua, dan kecenderungan dia nak Islam memang ada, kita kenal dia.
Tiba-tiba tak dam mengucap dia nazak nak mati. Tu wajib kita ajar di telinga dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu memang betul ajar asyhadu. Sebab dia orang kafir ni, orang kafir. Dia belum masuk Islam. Tu betul lah. Ajar orang nak mati dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajar pada orang nak mati mana? Orang kafir. Orang kafir mana? Orang kafir yang kita harap dia nak masuk Islam. Sebab kenapa dah dia nak pada Islam. Kalau kita harap dia nak masuk Islam, wajib kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita pun tak tahu kisah dia ni balas mana orang kafir ni, agama nak ke tak nak ni, kita hanya disunatkan ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau memang kita memang dinak dah ke Islamnya, cuma belum mengucap lagi, tu wajib kita ajar di telinga dia dengan asyhadu. Adapun hak Islam ni ajar dia apa? La ilaha illallah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Sama ni. Bila tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sama macam hujung bang, hujung qomat tadilah. Tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Kita yang jawab pun tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah, tapi kita disunatkan ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Hati kita nak kepada la ilaha illallah je. Adapun dalam syahadah kita dua kalimah syahadah. Itu semua orang tahu tu. Ni ada orang nak engkar tolak. Kalau mengaku dua kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad je utusan Allah, nabi-nabi lain duduk mana dia kata? Ini jahil agama. Tidak sedar tu. Itulah jalanan Yahudi Nasara. Ditambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah tu. Orang Islam pun nak bawa balas tu juga. Jangan. Ni bab perkara agama yang orang tahu belaka. Orang Islam kena terima. Tak terima, batal Islam. Sebab apa? Sebab dua kalimah syahadah ke, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, dan banyak lagi perkara-perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul, yang termasuk dalam perkara agama yang diketahui dengan cara mudah-mudah. Benda besar-besar, benda jelas-jelas, benda latah, terang-terang. Ni hak agama Islam kita. Ni kena terima. Tak terima, engkar, tolak sama telah kalau menghina pula, batal Islam. Islam mana apa? Di sini dia kata mengaku dengan tidak fikir bicara. Mana apa? Terima bulat-bulat. Kenapa mai duk terima bulat-bulat gitu? Siapa ke tidak fikir bicara ni? Mana akalan kita? Tuhan jadikan kita berakal kan? Kita kena memikir. Ada benda yang disuruh kita memikir. Tapi dalam bab perkara agama, kita tak nak fikir. Yang ni kena terima. Jadi fikir dalam bab agama kena terima. So apa kena terima bulat-bulat? Ini perkara yang datang daripada Allah. Siapa kita nak memikirkan? Hak Tuhan kata wajib ni, kena mikir dulu ni. Kena bermusyawarah dulu. Hak Tuhan kata wajib ni, kena kedok ni. Hak Tuhan kata haram ni. Hak Tuhan kata haram ni, semua orang tahu belaka. Agama kita mengharamkan zina. Agama kita mengharamkan judi contohnya. Agama kita mengharamkan riba contohnya. Bukan riba ni Allah Ta'ala istilah perang riba ni. Ini kena fikir dululah ni. Kena kedok ni Tuhan larang ni. Tu tak faham agama. Tak tahu, tak sedar agama ni datang daripada Allah. Bila agama datang daripada Allah, surahan agama surahan Allah. Larangan agama larangan Allah. Siapa kita nak fikir-fikir dulu? Hak Tuhan suruh, Tuhan larang ni kena ke tak kena? Betul ke tak betul? Jadi ke tak jadi? Siapa kita? Sebab tu sebelum pergi pada Islam, iman Islam, agama ni apa agama? Agama ni ketetapan daripada Allah, keputusan daripada Allah, hukuman daripada Allah. Allah yang suruh, Allah yang larang. Ini agama. Jadi kita sebagai orang Islam ni, dah agama datang dari Allah, kita sebagai orang Islam terima.
Terima pasal mana? Terima straight ke? Kena nak berbincang dulu. Terima straight. Terima bulat-bulat. Terima tanpa fikir bicara. Ni Islam. Nak faham Islam sini molek. Ada pun hak sekarang ni timbul liberal tu. Apa benda barang liberal tak tahulah. Dia nak mengkaji. Dia nak menilai balik. Ni orang tak ada agama, tak faham agama. Orang tak faham agama. Dia tak agama ni apa? Agama ni datang daripada akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nabi kita rasul, utusan, tukang bawa. Agama bukan hak Nabi kita. Nabi kita rasul. Rasul ni apa dia? Utusan. Utusan ni siapa? Tukang bawa. Barang yang dibawa tu bukan hak dia. Rasul ni tukang bawa. Sebab itulah kalau ada satu-satu perkara kemusykilan, tiba-tiba wahyu tidak datang daripada Allah, Nabi kita senyap walaupun berapa hari pun. Nabi tak kata wahyu tidak datang daripada Allah. Mengikut pandangan saya lah pulaknya. Dah wahyu tak sampai ni? Tak ada. Sebab Nabi kita utusan. Dah Jibril tak bagi datang wahyu, Nabi kita pun tunggu je lah. Nabi kan fatanah kan? Fatanah ke tak fatanah ke? Ini agama daripada Allah, bukan agama daripada manusia. Jadi kalau faham agama ni datang dari Allah, macam mana puak-puak liberal kata dia nak mengkaji dulu. Faham tak? Agama datang dari Allah. Kita sebagai orang Islam, zahirnya kita terima akan agama tanpa kira bicara, terima bulat-bulat. Secara zahir akan perkara agama yang diketahui secara mudah, perkara agama yang orang tahu belaka itu agama Islam kita. Itu perintah daripada Allah, itu larangan daripada Allah. Hak diketahui secara mudah. Tapi agama perintah Allah, agama larangan Allah ni banyak kita tak tahunya. Hak mana kita tak tahunya? Hak benda-benda yang mana kena ngaji banyak. Kena ngaji banyak ni baru tahu. Hak tu tiba-tiba ditolak. Dia tak tahu hak ni datang dari Allah juga ni. Suruhan ni. Hak ni datang dari Allah juga ni, larangan ni. Dia kata dah, bukan dia tolak. Islamnya tak batal. Tapi berdosa tu berdosalah. Tak batal. Sebab itu bukan perkara agama hak mudah. Bukan perkara agama orang tahu belaka. Ada benda-benda agama. Ialah perkara agama yang Rasul bawa datang 23 tahun ni. Berapa peratus je kita tahunya. Hak kebanyakan kita tahunya, hak ni lah. Hak perkara agama hak mudah ni je. Hak ni hak kita tahunya. Tahu bab kewajipan semayang. Tahu belaka tu. Hak tu kita tahu belaka tu. Perkara yang mana orang latah tahu belaka tu. Tak? Kalau semayang perlu ada rokok, tahu belaka. Kan ada orang tak tahu. Rokok tu rukun dalam solat, tahu belaka. Engkar tu batal Islam. Sujud dalam semayang pula orang tahu belaka. Sujudnya 2 kali. Engkar tu habis. Perkara yang orang tahu belaka. Macam cerita bab azan dan iqamah. Azan dan iqamah ni orang tahu belaka ya. Itu syariat datang daripada Allah. Engkar azam dak pakar, qamat dak pakar, batal Islam. Sebab apa? Itu perkara dipanggil maklumun fiddin bidarurah, dia panggil. Orang tahu belaka Orang kafir pun tahu agama kita memerintahkan bab, memerintahkan qamat. Ini perkara apa? Perkara agama yang diketahui secara mudah. Tapi kalau perkara agama juga, tiba-tiba dia tak tahu benda ni, benda yang halus-halus. Benda yang mana kena ngaji molek, kena mendalami agama molek, baru boleh tahu ni datang daripada Allah. Tiba-tiba selama ni saya kata dak, saya tak terima pun ini daripada agama kita. Saya tak terima pun. Kena perkara agama juga ni. Macam mana Islam saya? Islam tak kata. Dah kata kena terima sekian perkara agama. Perkara agama yang diketahui dengan mudah. Maknanya perkara agama ni ada buat perbandingan. Ada benda yang besar-besar, ada benda yang kecil-kecil. Perbandingannya benda besar-besar ni kita tengok dia jauh nampak dah. Ni kena terima. Ada benda kecil-kecil, benda kecil-kecil ni kita kena pergi dekat, baru nampak. Tu bandingan dia gitulah.
Jadi hak besar-besar dalam agama ni macam syahadah. Hak besar-besar dalam agama ni macam sembahyang, macam puasa, itu contoh. Hak besar-besar dalam agama ni, hak orang tahu belaka, ini semua perkara agama, bab malaikah. Orang tahu belaka, kena terimalah. Bab qiyamah, orang tahu belaka bab qiyamah ni, kena terimalah. Terima secara zahir. Jangan engkar, jangan tolak. Tapi tak ada dalam rukun Islam sebut bab malaikah. Tak ada dalam rukun Islam sebut bab qiyamah. Itu kata kena faham dulu agama. Agama ni perkara hak Nabi bawa datang. Nabi bawa datang tak bab malaikat. Nabi cerita malaikat. Dalam Quran pun sebut. Kiamat pun dah Quran sebut. Kita orang Islam kena terima semua perkara agama besar-besar ni. Dah tak ada dalam rukun Islam. Dia kena faham apa makna Islam, dan dia kena faham apa makna rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mengaku Allah Taala jua Tuhan kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi cerita dak bab malaikat, Nabi cerita terima. Nabi cerita bab kiamat, Nabi cerita terima. Ini sebagai orang Islam, terima zahir. Percaya hati itu iman. Percaya hati iman. Kok mulutnya terima. Terima ni mana tak wayak pun tak apa. Janji jangan engkar, jangan bunyi. Semayang tak wajib, pun nak batal Islam. Semayang tak wajib sebab dia dengan Tuhan rapat dah, dia kata. Kena makrifah molek dah dengan Tuhannya. Maka tak payah solat lah. Dia pun ambil zuhir ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah oleh kamu akan Tuhan kamu sehinggalah kamu yakin. Dah yakin dah semayang apa lagi? Siapa hak paling yakin? Nabi SAW. Nabi tinggal solat, Nabi semai sunat bekok kaki. Dan al-yakin makna apa situ? Al-maut, mati. Sembahlah oleh kamu akan tahu sehinggalah kamu mati. Tiba-tiba dia pakai ayat, dia pakai akal dia. Tak wajib semayang sebab kena ada Tuhan. Batal Islam, murtad orang ni, wa'iyazzabillah. Wajib difarakkan, diasingkan antara suami isteri, tidak boleh bersama. Dalam tempoh 3 kali suci, kalau isteri itu ada iddah, kalau isteri itu tua dah tak ada iddah 3 bulan, pasangannya belum bertaubat, cukup tempoh iddah, tercerai dengan sendiri, bukan suami isteri lagi. Dia bertaubat kemudian, dia mengucap kembali nak balik pada isteri dia, kena akad nikah lain. Tapi kalau diparakkan sementara, dalam tempoh iddah tu dia bertaubat kembali, dia asyhadu kembali, boleh bersama balik, tak perlu nikah balik, tak payah nikah semula, sebab dia sempat bertaubat dalam tempoh iddah. Ini yang main bab agama ni, dia banyak perkara ni. Dia membabitkan siapa kepada perkahwinan, sampai kepada persoalan pusaka. Dalam tempoh dia murtad tu, dia belum bertaubat, ayah dia mati contohnya, dia tidak ada hak untuk menerima pusaka. Sebab apa? Ikhtilafuddin, berbeza agama. Dia bukan Islam lagi dah. Sebab apa? Dia tolak perkara agama yang ditahui cara mudah. Mana semayang tak wajib? Jangan nak cakap gitu, jangan. Orang tahu belaka semayang ni wajib, tiba-tiba dia kata dia rapat dengan Tuhan, semayang tak wajib. Dia tak semayang, itu berdosa besar, tidak ada ihsan. Tapi kalau dia kata semayang tak wajib, maknanya dia sudah tidak terima perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Islam kena terima secara zahir. Tapi kalau zahirnya okeynya, dia tak kata apa, dia tak semayang, mana dia orang Islam yang derhaka pada Allah sebab tidak ada ihsan. Sebab minggu lepas saya sebut dah kan, antara Islam satu, iman satu, ihsan satu. Ini bahagian dalam agama. Cara kasarnya, Islam terima zahir dengan lidah, iman percaya hati, ihsan kita laksanakan apa yang kita terima. Tuhan suruh, laksananya buat. Tuhan larang, laksananya maksudnya tinggal. Itu ihsan. Bila ada ihsan, Islam jadi comel, iman jadi comel. Itu. Cuma nak cerita sikit di sininya, Islam terima agama, iman percaya agama. Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama.
Perkara yang hendak diterima adalah perkara yang sama sahaja. Tapi rukunnya berbeza. Islam rukunnya hak ibadat zahir, sembahyang puasa. Iman tu pergi pada keyakinan benda gaib. Tak ada, sama sahaja. Sebagai orang Islam kena terima bab sembahyang puasa, bab malaikah, bab qiyamah. Walaupun tak ada dalam rukun Islam malaikah qiyamah, ada dalam rukun syahadah, rukun yang pertama. Dalam bab iman tak ada cerita pun bab terima hati akan solat, terima hati akan puasa. Bila kita dalam rukun iman, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul. Rasul cerita tak bab solat, Rasul cerita jelas-jelas dalam Al-Quranul Karim. Kan kita beriman dengan kitab kan, kita beriman dengan Al-Quran kan. Kita berimanlah dengan perintah solat, kita berimanlah dengan perintah puasa, kita berimanlah dengan larangan zina, kita berimanlah dengan larangan judi, kita berimanlah dengan larangan riba. Sebab perkara sama je. Walaupun secara tersurat, secara zahirnya rukun Islam lain, rukun iman lain. Itu secara tersurat. Secara tersiratnya antara Islam dengan iman, perkara yang wajib diterima, perkara yang sama. Agama apa? Perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Solat Rasul bawa, puasa Rasul bawa, malaikat Rasul cerita, qiyamah Rasul cerita. Ini semua. Cuma bezanya Islam terima cara zahir, iman percaya dengan hati. Itu je bezanya. Akan apa? Akan perkara agama yang diketahui secara mudah. Sama je lah. Cuma bezanya Islam terima perkara agama dengan cara zahir, iman percaya akan agama dengan hati. Itu je beza dia. Tapi kalau kita tengok pada rukun tu, lain ni rukun ni. Rukun Islam sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun iman ni kepercayaan ni. Malaikat, kitab, qiyamah contohnya. Sama je. Cuma beza terima zahir Islam, percaya hati iman. Laksanakan, kerjakan, pergi pada ihsan. Terima dengan makna jangan engkar, jangan tolak. Jadi tadi itu yang pertama, terima agama. Islam terima agama, iman percaya agama. Agama ni apa? Akan benda yang sama saja. Cuma Islam terima zahir, iman percaya hati. Akan apa? Akan perkara agama yang diketahui secara mudah. Sama saja. Cuma bezanya zahir Islam, dalam iman. Tu je beza dia. Kemudian antara ta'rif Islam dengan makna terima, al-inqiyad, al-istislam, al-iz'an kalau orang Arabnya. Mana apa? Terima, patuh, akur. Itu berbagai makna tu. Mana Islam, mana al-inqiyad ke, al-istislam ke, al-iz'an ke. Maknanya apa? Islam ni kena terima, patuh, akur. Perkara agama yang diketahui secara mudah ni, kalau hukum kata A, kita terima sebagai A. Kalau hukum kata B, kita terima sebagai B. Terima tanpa kira bicara, terima bulat-bulat. Kalau kita nak bermesyuarat, kalau kita nak berbincang, bermesyuarat, berbincang macam mana nak melaksanakan agama ihsan. Nak melaksanakan agama ni, kita berbincang macam mana jalan dia untuk memudahkan kita melaksana agama. Itu berbincang hanya berkaitan pelaksanaan ihsan. Terima tanpa kira bicara, tanpa fikir bicara, terima bulat-bulat. Nak faham agama, nak faham Islam, nak faham iman, nak faham ihsan. Kau ni mula-mula sekali. Ini kitab Pati Faridah ni comel. Dalam kitab Pati Faridah ni bukan nak cerita bab Islam, bab ihsan, nak cerita bab iman. Dan kitab Pati Faridah ni untuk melengkapkan enam rukun iman. Tapi sebelum pergi pada iman, biar kenal kau agama ni bukan iman saja. Agama ni ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ni comel kitab Pati Faridah. Walaupun kitab ni sebenarnya nak cerita bab iman. Takut kita faham agama ni iman je.
I'tiqad je agama ni. Kepercayaan je. Lepas tu zahir macam mana? Tak apalah zahir macam mana pun, janji ada iman. Janji ada iman, zahir macam mana pun tak jejak. Itu bukan ahli sunnah, itu murji'ah. Murji'ah di golongan yang terpesong. Tapi kita dah dengarlah nama murji'ah ni. Murji'ah satu golongan yang mengatakan cukup ada iman. Ada iman clear, beres. Tak semayang pun tak berdosa. Berjudi pun tak berdosa. Ni murji'ah. Tak semayang tak berdosa warna pula. Berjudi tak berdosa warna pula. Tak berdosa lah sebab ada iman dah. Bila ada iman je, buat apa salah pun tak berdosa. Sebab apa? Sekat oleh iman. Ni bukan ahli sunnah ni. Dia buat bandingan orang kafir. Orang kafir. Dia buat apa kebajikan sekalipun orang kafir ni, dicatatkan pahala ataupun tidak. Dia tolong orang kafir ni. Tolong orang. Pemurah dianya. Duit pun pemurah, tenaga pun pemurah. Dia tolong sungguh orang. Tak kira lah. Orang Islam pun dia tolong. Itu kebaikan. Tapi dicatat tak pahala pada orang kafir ni? Tidak. Kenapa tidak dicatatkan dia buat baik? Tersekat dengan kafir tu lah. Sebab tu tak boleh tulis pahala. Sebab dia belum masuk Islam. Jadi tersekat oleh kafir, tak boleh nak tulis pahala. Gitu je juga. Orang beriman, buat salah apa pun, tak dicatatkan dosa, tersekat oleh iman. Ni puak murji'ah, puak sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah, iman satu bahagian daripada agama Islam, iman dan ihsan. Maka iman ni, buat kebajikan, iman akan kau subuh. Ihsannya tak ada, derhaka pada Allah, imannya akan kau luntur. Dia panggil apa ni? Iman kau nipi ni. Ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak agama bukan nak betul iman je. Nak kena jaga Islam, nak kena jaga ihsan. Ini agama. Tapi kitab Fatih Faridah nak cerita bab iman, kena kenal agama dulu. Lepas kenal agama, kita pun ngaji bab iman. Nak ngaji bab Islam, nak ngaji bab ihsan, buka kitab fiqh, kitab tasawuf. Asingkan, pecahkan pengertian aja. Islam zahir, iman cahaya hati, ihsan laksana. Kita pecahkan untuk memahami takrifan masing-masing. Agama tak boleh pisahkan antara Islam, iman dan ihsan, tak boleh pisahkan. Kemudian tadi sebut perkara yang Islam kena terima zahir, perkara yang iman kena percaya dengan hati, perkara yang sama. Bezanya zahir Islam, iman percaya hati. Satu lagi yang kita nak kena kemah faham moleknya antara Islam dengan ihsan. Ni kadang-kadang kalau kita dak mak molek, dak perhati molek, kadang-kadang salah faham antara Islam dengan ihsan, boleh silap gaya bawa kepada khawarij. Khawarij akidah yang terpesong, jalanan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Islam terima, ihsan laksana. Terima laksana lain-lain. Terima zahir Islam, laksana buat tu ihsan. Tapi apabila terima kemudian laksana, barulah terima tu jadi comel, Islam tu jadi comel. Terima tapi sampai masa tak laksana, jadi terima tu jadi uduh. Tapi tetap hukum terima, tetap hukum Islam. Walaupun tak laksana sekalipun, tapi tak laksana zalim, fasik. Tapi kalau tak terima, engkar, tolak perkara agama, kafir. Terima tapi tak laksana, zalim, fasik. Itu dia. Tapi cuma kita nak asingkan antara terima dengan laksana. Ini kena faham molek sini. Terima kewajipan solat, terima kewajipan puasa, terima kewajipan tutup aurat, terima bahawa agama mengharamkan zina, agama mengharamkan judi, agama mengharamkan arak, agama mengharamkan riba, contoh. Itu kena terima. Ihsannya mana? Bersembahyang, berpuasa laksana tu. Menutup aurat, jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan makan riba. Abang apa ni? Laksana.
Itu pergi pada ihsan. Orang yang tidak solat bukan berarti diengkar kewajipan solat. Orang yang tidak puasa bukan berarti diengkar kewajipan puasa. Bapa muda semayang, semestinya dia kata semayang tak wajib. Tak, semayang wajib. Yang muda semayang bapa, begitulah, beginilah, begitulah. Hanya orang Islam yang zalim, yang fasik, derhaka kepada Allah, tapi tetap dihukumkan sebagai orang Islam sebab dia tidak engkar. Hak engkar macam tadi, rapat dengan Allah, semayang dia tak wajib. Tu kafir. Semayang padang niat je, kafir. Sebab apa? Orang maklum sembahyang ni ada berdirinya, ada rukun rokoknya, ada rukun sujudnya. Hak tu semua benda agama yang diketahui cara mudah. Dia kata dak niat je, kafir. Jawab main benda ni. Ni benda agama. Solat perkara yang diketahui secara mudah. Rukun solat sebahagiannya diketahui secara mudah. Ijma' ulama' laginya. Rokok semua orang tahu belaka, sujud semua orang tahu belaka. Niat je semayang ni. Diengkar akan perkara rokok, perkara sujud dalam rukun solat yang semua orang tahu belaka. Ini yang hak Nabi bawa. Faham tak? Jangan buat cakap mudah-mudah dan bak ni. Kita kena jaga agama molek. Sebab apa? Batal agama, dia membabitkan sampai kepada keluarga, hubungan kekeluargaan, hubungan suami isteri. Jadi terima satu, laksana satu. Terima bulat-bulat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bacalah dalam terjemahan bacaan solat, dia ada terjemahan bacaan solat, tapi kadang-kadang terjemahan tu dengan bahasa Indonesia. Jadi terjemahan payah nak faham juga. Dah bukan bahasa Malaysia. Saya biasa tengoklah di terjemahan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman, saya biasa tengoklah diterjemah dengan orang yang serah diri. Diterjemah dengan orang yang serah diri. Apa makna serah diri? Serah diri. Mana apa serah diri? Tuan kata gitu, gitulah. Itu makna musliman, serah diri, terima bulat-bulat. Itu musliman. Kadang-kadang setengah guru terjemah orang Islam, dia terjemah macam mana orang Islam? Setengah guru dia terjemah orang Islam, orang yang tidak ada pilihan. Orang Islam, orang yang tidak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan? Terima je. Tak ada pilihan. Tuan kata A, tuan kata B, tak ada pilihan. Ni orang Islam. Sama ada terima dengan serah diri ke, tak ada pilihan ke, ni sama je. Terima bulat-bulat, terima tanpa kira bicara, makna yang sama. Akur sungguh-sungguh. Ni puak liberal payah nak terima ni. Akal lampuh mana dia nak terima bulat-bulat gitu. Dia tak faham agama tu apa dia. Dia ingat agama ni rekaan ulama berkali. Lepas tu dia kata, agama ni ulama je nak bicara. Kita nak bicara juga. Agama ni bukan hak milik ulama, dia kata. Nak bicara agama, kena bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Siapa yang memahami Al-Quran dan Hadis? Melainkan ulama. Dah, dia pakai akal dia. Ni pun orang ni. Ni cebik macam-macam. Dia sebenarnya, Islam ni tak ada, liberal tak ada Islam. Islam ni terima segala-gala perkara agama yang diketahui secara mudah tu Islam. Kalau tak terima sebahagian perkara agama, tak panggil Islam. Tak ada Islam liberal. Kalau dia engkar, tolak perkara agama, bukan Islam liberal, itu kafir liberal. Kita ada nama kafir liberal. Itu ada Islam liberal. Islam apa dia Islam? Terima bulat-bulat perkara agama. Itu Islam. Hak timbulnya pula Islam ni Islam hak comel ke, Islam hak patuh ke, Islam hak tak apa comel, hak tak apa patuh. Tu pergi pada ihsan. Islam tetap Islam, dah kena terima akur segala-galanya. Tapi kepatuhannya ada hak patuh sungguh, tu ihsan dia comel. Ada patuh sekat-sekat, ihsannya tak comel. Tak patuh langsung cukup 4 tapang di dianya. Faham cukup 4 tapang?
Cukup 4 tapan. Semayangnya tidak, puasanya tidak, berjudinya dia, minum araknya dia, berzinanya dia, cukup 4 tapan. Cukup segi mana dia. Tapi dia ada tak pernah dia engkar hak kewajipan-kewajipan agama tu, larangan-larangan. Tak pernah cakap apa. Kalau kata semayang pun, dia tak kata semayang ni tak pakai ke tak ada. Dia tak pernah cakap pun. Dia tak pernah kata pun dalam bab hukum agama ni. Tapi dia langgar belaka. Makna dia kekal orang Islam, tapi ihsannya langsung tidak ada. Islam yang derhaka. Tapi Islam kekal Islam. Apabila dia mati, kewajipan kepada kitanya uruskan jenazah dia, dihormati jenazah dia sebagaimana orang Islam yang lain. Oh, Islam lagi ke cukup 4 tapang dah tu? Ni tak faham Islam, tak faham ihsan. Islam lah dianya. Cukup 4 tapang pun Islam. Tu kata tadi, Islam tak ada liberal-liberal. Yang adanya Islam yang patuh, yang taat, ataupun Islam yang tidak patuh, Islam yang derhaka. Tu ada. Ihsan tak ada kedau. Tak ada lah tu. Bab Islam kekal Islam. Terima segala-gala. Lagi pulaknya bab perbezaannya adalah betul ihsan. Laksana. Patuh ke tak patuh, buat ke tak buat atau orang suruh, tinggal ke tak tinggal atau lain. Tu je bezanya. Jadi nak kena faham antara Islam terima secara zahir, ihsan laksana. Ni kalau dok tu sini macam tadi, Islam apa lagi? Cukup 4 tapang. Ni tak faham ni. Islam dah sebab diterima. Terima apa tak laksana? Ni belik. Dia belik dah. Dia kira kalau terima mesti laksana. Kalau laksana tak terima, tu belik. Punah ranah tu. Belik. Buat contoh tadi kan, orang yang tidak solat semestinya dia engkar solat wajib? Tidak. Orang yang tidak puasa berarti diengkar kewajipan puasa? Tidak. Dia terima kewajipan solat, dia terima kewajipan puasa. Kan tak? Kata terima lain, laksana lain. Terima zahir Islam, laksana ihsan. Tak beza dua tu. Adapun khawarij, Islam qaulun wa amalun. Terima dan buat. Tu khawarij. Terima puasa wajib, puasanya tidak, batal Islam, murtad khawarij kata. Terima tak wajib, haji wajib, terima, dia cukup syarat, tak embuh pergi haji, kafir. Tu khawarij. Sebab Islam terima dan laksana. Tu khawarij. Terima tak kata zina tu haram, terima tapi dia berzina juga, kafir. Tu khawarij. Islam ni sekali dengan laksana. Kalau tak laksana, batal Islam. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Dia terima bahawa judi itu haram, tapi judi juga, kafir. Sebab apa? Sebab walaupun dia terima, dia akul judi itu haram, tapi dia langgar juga, dia bukan orang Islam. Orang Islamnya terima serta laksana. Tu khawarij, bukan ahli sunnah. Kita tak. Islam terima, laksana ihsan. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah melakukan apa dosa besar sekalipun tetap tidak membatalkan Islam. Itu ahli sunnah. Selagi tidak engkar. Engkar sahaja, sudah tidak mengaku dengan lidah, sudah tidak terima. Sebab apa? Engkar tolak. Itu lain, itu batal lah Islamnya. Ahli sunnah wal jamaah buat apa dosa besar sekalipun tidak membatalkan Islam. Sebab Islam hanya makna terima, tapi Islam yang derhaka lah, sebab tidak ada ihsan. Malaikat bila engkar, engkar tu batal Islam lah. Ahli sunnah wal jamaah satu sahaja dosa yang ulama menghukumkan kafir, iaitu meninggalkan solat. Meninggalkan solat mazhab Hambali. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata, sesiapa yang meninggalkan solat dengan secara sengaja, maka kafir orang ni terang-terang. Maka mazhab Hambali pakai zahir. Kafir apa? Kafir agama.
Tapi jumhurnya faqad kafara jihara, maka kafir terang-terang. Qaidnya in ankara, jika dia engkar kewajipan solat. Dia qaid dia pula. Sebab apa? Jika engkar kewajipan solat jadi kafir. Sebab Islamnya terima, engkarnya kafir. Dia kata. Kalau tidak engkar, faqad kafara jihara, kafir terang-terang. Dia tinggal solat tapi dia tidak engkar kewajipan solat. Kafir juga tu, kafir nikmat. Dia kata. Bukan kafir riddatan, bukan kafir kan murtad, bukan. Kafir nikmat, engkar nikmat Tuhan. Engkar macam mana? Bagai-bagai nikmat yang Tuhan kurniakan, tiba-tiba suruh solatnya tak boleh. Itu engkar kufur nikmat. Kalau kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, tinggal solat dengan sengaja, maka kafir terang-terang, kafir agama juga. Tapi qaidnya in ankara, jika engkar. Sebab bukan gitu? Sebab Islam dengan makna terima. Engkar makna tak terima. Tak terima batallah Islam. Jadi ahli sunnah wal jamaah hanya tinggal solat saja. Mazhab Hambali kafir, hak lain tak ada. Hak lain dosa besar banyak mana yang dilakukan, tak adalah cukup 4 tapang sekalipun masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam selagi tidak engkar kewajipan yang semua orang tahu berlaku solat puasa ni, dan tidak engkar larangan yang semua orang tahu berlaku dah haram zina, haram judi, haram minarok. Dia tak engkar, tapi dia langgar berlaku, dia kekal dihukumkan sebagai orang Islam yang fasik, yang zalim, yang derhaka pada Allah. Engkar kafir. Sebab Islam dengan makna terima, jangan engkar, jangan tolong. Itu beza antara Islam terima zahir, ihsan laksana. Tidak laksana tidak membatalkan Islam, engkar batal Islam. Sebab Islam terima, sebaliknya engkar. Di atas engkarnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Engkar lah tu. Menghalalkan yang haram, engkar. Syarat mengatakan haram, dia kata tak apa. Mana menghalalkan yang haram? Zina, suka sama suka, bukan rogo-rogo. Suka sama suka, bukan dia beli duit pula, bayar. Golok ni nah. Golok pak lain pun adanya. Kalau bayar kok golok lah dah. No gialik siang, golok. Tu ditunggu no. Dia panggil no. Dulu pergi pondok, kalau masuk Kok Tabah tu okeylah. Siapa di Pengkalang, custom tu bah lalu dah. Tapi kalau golok, kalau kita naik ke Pengkalang Haram ni lah, tak pakai pasport ni, kita nak sapa dan sembah tu lalu kok macam-macam lah. Siap lambar lah, panggil tak kira pihak tapal pun dia lambar kau. Hak tu dia nak duit, hak tu bukan kata dia suka, dia panggil pula. Nak dosa buat apa? Batal Islam. Sebab apa? Haram. Semua tahu belaka haram. Dia kata halal. Mana apa tu? Engkar. Dan engkar apa? Agama kata haram, dia kata halal. Engkar lah tu. Kafir. Menghalalkan yang haram. Ada satu tempat pengajian. Jangan main. Bandar Golok ni pun ada tempat pengajian. Ada tempat pengajian. Ada tahfiz itu. Tempat pengajian tu 2 tingkat. 2 tingkat tempat pengajian tu. Sebelah dia ada bangunan 3 tingkat. Tak. Tempat pengajian 3 tingkat. Sebelah dia tu ada bangunan 2 tingkat. Sebelah tapi tanah lain. Bangunan 2 tingkat. Situ tempat jual. Jual tak ni hak panggil saat ni tu. Jual tubuh nah. Jadi hak kalau budak-budak naik tingkat atas, dia tengok bawah. Di sini lain buka tingkat. Dia panah ke sini lain muka tingkat. Budak-budak tengok tu pakai gelak hati gitu jelah. Ngapa apa yang nak ingat dah. Dah. Tempat belajar 3 tingkat. Tempat sebelah tu 2 tingkat. Naik atas nampak lah. Tak apa-apa. Hak tu dia panggil benar. Dia tahu benar. Dia elang. Sebab apa? Dia nak duit. Lepas tu apa nak haramnya? Suka sama suka. Untung dia boleh duit pula. Apa nak haram? Murtad lalu dah. Murtad. Sebab apa? Engkar. Agama orang tahu belaka dah. Zina haram. Orang kafir pun tahu. Dalam agama Islam kita mengharamkan zina. Tiba-tiba kita kata halal. Suka sama suka. Murtad.
Dia berzina tapi dia tak ingkar hukum haram. Dia orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka. Kena beza antara Islam dengan makna terima, ihsan dengan makna laksana, patuh. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu bab Islam, bab terima. Hak sukar adalah kepercayaan hati kepada agama, keyakinan hati kepada agama, harap hati kepada agama, bergantung hati kepada agama. Tu hak paling sukar, iman. Yang mana kadang-kadang kafir ditanamkan dalam minda kita, tidak yakin, tidak percaya, tidak harap kepada agama kita sendiri. Ni hak takut iman, hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak takut. Akhirnya kita perintah Allah, ya ke tak ya ni, ya ke tak ya ni. Kenapa iman kita dilemah? Tak tolak ingkar dengan hati, munafik, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun zahir Islam. Tapi kalau hati mai duk lolek ya kedak, iman jadi lemah, bahaya. Bila masa boleh pergi kepada tak boleh percaya orang ni, payah orang. Hati-hati ni bukan cakap kok mulut cakap mani, tapi hati ni sikit-sikit Islam, ya kedak ni, hati masing-masing. Hak tu tempat nilaian. Bernilai Islam, bernilai ihsan bergantung kepada iman. Pakar ihsan, Islam jadi pakar nilai, iman ihsan jadi pakar iman penilaian dia. Mulut kita kata ya. Bernilai ke tak mulut kita kata ya tu? Bernilai jikalau di hati kita pun ya juga. Bernilai lah. Ni boleh palu so ni Islam ni. Zahir ya mengaku, hati pun ya juga. Maka ya zahir ni bernilai si Allah, pahala besar. Ya. Lepas tu kita laksana, kita buat orang suruh ni akan bernilai ihsan. Kita buat terus jikalau hati kita beriman dengan Allah. Sehingga kan kalau rukun iman tak lengkap, rukun iman kena lengkap ke 6. Tiba salah satu rukun iman, contohnya bab qada dan qadar, iman kita bab qada dan qadar tidak sah. Contohnya waliyazbillah, berpegang dengan akidah yang kufur. Contohnya kita Islam comel, ihsan pun comel, semayang cukup, puasa cukup, zakat haji sempurna, ketaatan lain pun sempurna, tapi imannya tidak sah. Semua tu tak pakai betul. Islam pun tidak diterima oleh Allah, ihsan pun tidak diterima oleh Allah. Allah tak terima. Zahir dunia comel, zahir dunia ia orang Islam. Orang Islam yang taat, semayang puasa tak tinggal, tu zahir. Zahir pandangan kita gitulah. Kita hanya umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nabi kata aku hanya diperintahkan hukum hak zahir. Hak dalam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam sudah kacau lah, itu urusan Allah. Zahir kitanya dia orang Islam. Islam mana ni? Islam yang ihsan, yang taat, yang bagus. Ni. Kita kira gitulah dianya. Tapi tiba-tiba di sisi Allah imannya tak lengkap, berpegang akidah yang kufur, maka semua itu tidak diterima oleh Allah. Islam tak ada nilai di sisi Allah, ihsan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tak lengkap iman. Imanlah pokok pangkal. Tapi bukan iman saja, Islam kena ada, ihsan kena ada. Cuma Islam bernilai, iman sah. Ihsan bernilai, ketaatan kita bernilai jika iman sah. Iman nak kena tekan molek. Pertama sekali bab qada dan qadar. Saya sebut semua. Saya dengar dalam elang program itu akan datang. Tajuk tu wallahu alam isi kandungannya macam mana. Tapi tajuk tu dengar serial. Bukan serial. Serial tu lain, serial. Serial. Ngeri dah. Serial ni ngeri. Panggil apa? Bimbang. Tajuknya bab ini perubahan iklim.
Perubahan iklim ni adakah semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Bak takdir Allah memang semata-mata takdir Allah dah. Wak tajuk gapo lagi gitu. Ni perubahan alam ni lah, perubahan alam ni. Semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Tak ada dah. Semata-mata semuanya takdir Allah. Apa semata-mata takdir Allah pun tidak? Tu tajuk di sebenar. Adakah takdir Allah ataupun usaha manusia? Bukan gitulah. Sama ada takdir Allah ataupun ikhtiar usaha manusia. Tapi yang mula-mula tu, adakah semata-mata takdir Allah? Ni perubahan alam ni, kadang-kadang orang tak jaga alam kan. Jadi perubahan iklim alam ni semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Kok mana lagi? Sebesar zarah pun tak berlaku melainkan takdir Allah. Tu tak boleh nak kucah dah tu. Tu rukun iman yang ke-6. Yang kita nak bahasnya, ikhtiar usaha kita letak di mana? Kepada ahli sunnah wal jemaah ada ikhtiar usaha. Tapi tajuknya, adakah takdir Allah ataupun ikhtiar usaha? Ni pun serinya juga ni. Tapi benda program ni belum berjalan lagi. Tapi macam mana cara dia nak kupas, wallahu a'lam. Tapi dengar tajuk tu serinya. Perubahan iklim alam ni adakah semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Kita lagi kat mana lagi? Memang semata-mata takdir Allah. Sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan takdir Allah. Bab syariat. Ikhtiar usaha manusia ni perangai manusia ni tak jaga alam sekitar. Tu pun nak cerita bab syariat pula. Tapi ikhtiar usaha tetap duduk di bawah takdir Allah juga. Macam pernah orang tanya bab ni lah, biasa masa musim perayaan timbullah isu kemalangan. Maka timbul dia punya satu tajuk, kemalangan musim perayaan. Kemalangan ni takdir Allah ataupun usaha manusia. Gitu. Memang takdir Allah pada hakikinya. Tapi zahirnya memang usaha manusia. Dibawa dengan laju, dibawa dengan mengantuk, dibawa dengan macam-macam kesalahan dia. Zahirnya kemalangan berpunca daripada usaha manusia. Berpunca daripada perangai manusia kemalangan ni. Tapi hakikinya segala yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Tapi kalau kemalangan ni berlaku kerana kecuaian manusia, bawa laju, bawa mengantuk contohnya, berlaku kemalangan, dia tidak boleh sama sekali sandar kepada takdir Allah. Ni sebuah percakapan. Sebab apa? Ini benda salah. Bab pegangan segala-gala baik buruk takdir Allah. Bab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada perangai manusia sendiri. Itu bab percakapan. Jadi kemalangan berpunca dari apa? Bawanya laju sangat, terbabah. Kemalangan tu perangai dia, kecuaian dia, kesalahan dia. Jangan sandar pada takdir Allah. Bab pegangan tetap ada segala-gala. Ini tak boleh. Sebab apa? Islam ihsan bernilai jikalau iman dia pakai iman yang sah. Tapi agama tak boleh lari daripada 3: Islam, iman dan ihsan. Kemudian tadi tu antara Islam terima, ihsan laksana. Tambah sikit lagi, bagi tadi masih sikit lagi. Kitab yang tu kita baca kemudian lah. Kemudian tu minggu depan, bukan kemudian lah KG kemudian apa 12 kita hari ni. Kemudian tu minggu depan insya-Allah. Kalau kata kemudian 10.30 baru start kita yang kedua, dapat ke 12 lah. Tapi hari ni tak ada jamu tau. Tak ada jamu. Biasa satu orang nak cepat lagi jamu. Mujur kita ngaji pagi gini 10.30 habis mengaji, kita keluar, kita pergi pak jamu, pukul 11 dibuka, kita boleh makan hot lauk. Panggil apa? Lauk orang ni? Lauk pala. Mana lauk bukan hot orang. Bukan hot orang kosek dah. Dah kalau kita duduk rumah, malah tu bik awal-awal pukul 11 dah kita main ngaji dah tu bik dah ni. Dah molek habis kelas 10.30, biasa jamu pukul 11 boleh dah. Ada kot tulis pukul 12 tau. Hari tulis pukul 12 tu kalau pergi pukul 11 dia pergi makan dah. Dia tulis pukul 12, sampai pukul 5.
Kita pergi, yalah kita habis kelas 10.30. Nak tunggu pukul 12 lambat. Kalau pergi pukul 11 tu, dia beri makan tak kita? Tak masuk lagi. Dah masuk lagi tak ada untuk makanan orang-orang ada situ dah. Kita tumpang makan waktu lah. Kena. Ya ada orang 3-4 jam ni tak mau makan hak kedian-kedian, dia kata hak bekas orang raya tau ni cedok. Tapi kalau kita pergi awal, kita makan lauk hak orang tak raya lagi, hak orang tak cedok lagi tu. Kan? Ada jamu dah ini. Kita balik pada hak Islam dengan ihsan, terima dengan laksana. Contoh ni bukan contoh kerana lelaki perempuan, tidak ni. Tak ada nak tuju pada siapa-siapa ni. Tak ada kaitan lelaki perempuan. Cuma nak contoh hukum agama, perkara agama yang diketahui secara mudah. Orang tahu belaka ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana siapa-siapa ni, bukan kerana lelaki ke puan. Mana syariat agama poligami. Faham tak? Poligami. Apa poligami? Tu syariat agama. Semua orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Kalau masuk Islam boleh kahwin lebih dari satu. Orang kafir pun tahu. Perkara poligami ni perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Orang tahu belaka. Orang Islam kena terima. Lelaki ke perempuan apa kena terima. Sudah orang lelaki hak gitu kena terima lah. Dah kita orang puang nanya lah kita. Oh jadi Tuhan kita ni dah adil. Dia masuk alik orang lelaki. Dah orang lelaki je. Orang lelaki sedap. Alik dia tu. Jadi hukum Tuhan ni ada ke hak alik mana-mana? Alik lelaki ke, alik puang ke? Tuhan ada kepentingan ke lelaki puang ni? Kalau hukum manusia, hukum yang diputuskan oleh manusia, ada alik dia, ada alik kaum dia, ada alik puak dia. Tu kalau manusia buat. Sebab manusia ada kepentingan. Tapi Allah, hukum Allah ni ada ke? Belah mana? Masuk belah ni, untung belah ni, rugi belah ni. Tuhan berat sebelah, masuk oleh lelaki, oleh perempuan Tuhan. Gitu ke agama? Ada. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Mana apa? Kena terima. Orang perempuan pun sama, kena terima. Itu hukum agama. Kalau tu lelaki nak menikah, saing selalu. Kita saing lalu dah. Kita ngaji dah ni kan. Terima, saing lalu. Nak berapa surat lelaki? Ni ambil sesurat, nak bini selagi. Je, ada 3 lagi kan. Saing 3-3. Mari 3 orang. Saing lalu 3-3. Lah kali tak payah minta saing dah. Pakai jalan dah ada 3 dah. 3 kertas dah ni. Saing 3-3 lalu. Mana? Baru terima. Kita kena beza. Terima bab hukum tetap. Terima bab hukum tetap. Jangan ada persoalan hak ni. Bab pelaksanaan. Tu cerita lain. Ada. Bab pelaksanaan. Sama ada dilayak ke tak layak ke, berkemampuan ke tak berkemampuan ke, itu bab pelaksanaan. Itu bukan bab Islam. Bab Islam terima hukum, terima bulat-bulat. Bab pelaksanaan, tu baru kita boleh bincang macam mana tu layak ke tak layak ke, mana nak setuju ke tak setuju ke. Itu bab pelaksanaan. Hukum jangan kosong. Ada orang puan dia kena cermat ni. Sebab oleh lelaki kadang-kadang dia ambil kesempatan agama. Dia kata hukum Allah. Dia kata hukum Allah. Jangan kita lajak. Hukum Allah tak pakai. Batal Islam kita. Habis amal ibadat kita daripada balik sampai ke kita tua. Tak saja kitanya. Tok lelaki kitanya boleh bini baru. Kitanya batal habis ibadat daripada muda sampai ke tua. Hukum jangan kosong. Walaupun suami tu kata hukum Allah benarkan, kita kata memang kita orang Islam terima ni hukum Allah. Yang mu tak setuju pak pelaksanaan, awak layak ke tak layak, itu cerita lain. Cuma ceritanya hukum jangan kosong. Suami pun jangan menggunakan hukum. Sebab apa? Takut terbabah. Hukum poligami hukum Allah ni Quran sebut terang-terang ni. Dia suruh hukum di hadapan.
Kalau isteri terlajak, hukum Allah tak adil, hukum Allah menganiayai perempuan, hukum Allah tak sesuai. Habis. Lepas tu jangan situ bab hukum. Kalau nak bini situ bab kelayakan, keperluan, apa sebab. Ni cerita bab pelaksanaan, yang konsep bab hukum. Bincang bab tu, balah bab tu. Bab hukum jangan balah, bab hukum jangan. Orang Islam kena terima bulat-bulat. Islam lelaki ke Islam perempuan ke, hukum Allah kena terima bulat-bulat. Jangan ada konsep bab tu. Kalau nak balah, nak bahas bab pelaksanaan. Tak jadi saing lah pulaknya dah. Saat ni kan nak saing dah. Tak jadi saing lah pulaknya. Ada jalan pulak dia kata. Tapi kita kena jaga agama kita, jangan jatuh agama ni bab agama ni. Pernah sekali dalam TV dipanggil puak-puak ni, puak-puak hak liberal ni. Dia cakap terang-terang dalam TV, hukum poligami menganiayai perempuan. Free je dia bercakap seumpama tu. Ini hukum agama. Kalau hukum poligami menganiayai perempuan, menzalimi perempuan, siapa yang menganiayai perempuan? Siapa yang menzalimi perempuan? Allah Ta'ala. Gitu ke Allah Ta'ala? Tapi kalau kata orang lelaki, suami yang tidak berkelayakan tapi berpoligami juga menganiayai perempuan, itu lain. Pelaksanaan tak betul. Pelaksanaan tak betul. Bukan hukum tu menganiayai perempuan, pelaksanaan hukum tu. Ihsan tu tak betul. Itu lain. Lepas tu kata kena tak molek. Terima hukum, terima pelaksanaan. Ni dua perkara yang berbeza ni. Bab hukum jangan kosek. Bab hukum jangan kosek. Kita bahas bab pelaksanaan. Sebab itulah kalau ada pengawalan. Jadi apa ni, pejabat agama buat satu kawalan, buat syarat bagai-bagai untuk diluluskan poligami, tidak ada masalah. Sebab itu hanya pengawalan berkaitan pelaksanaan. Kalau jabat agama kata nak mengharamkan poligami, tu babi hukum, tak boleh. Tapi kalau kata nak buat kawalan supaya pelaksanaan dia tu tidak disalahgunakan, tu cerita lain. Tapi kalau nak membatalkan hukum, nak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, itu engkar perkara agama. Nak mengharamkan poligami, tak boleh. Lepas tu nak mengawal pelaksanaan, itu cerita lain. Itu untuk maslahat. Sebab dulu pernah timbul satu kempen NGO. Dia kempen satu suami, satu isteri. Kan? Suka orang dengar tak? Kempen dia panggil apa? Monogami. Monogami tak? Kempen monogami, satu suami, satu isteri. Yang respon mula-mula sekali adalah Mufti Perlis. Sebab apa dia respon mula-mula sekali? Sebab di negeri dia lah hak paling mudah nak boleh poligami. Jadi sumber pula pada mereka ni. Tiba-tiba ada kempen satu suami, satu isteri. Maka Mufti Perlis ni kata kempen seumpama tu boleh bawa pada syirik, kepada redah, pada murtad. Hak Mufti Perlis ni hak Haji Yahya apa dulu? Bukan hak kemudian ni, hak dulu. Haji Jahaya ke nama apa ke? Yahya ke Jahaya ke? Jahaya tau. Hak Mufti dulu. Bila timbul kempen satu suami, satu isteri, dia yang pertama ni komen. Kempen seumpama ni kempen nak tolak hukum agama. Ini bahaya. Sebab membabitkan hukum. Yang boleh dibincangkan, yang boleh dibuat kawalan adalah pelaksanaan. Jadi makna kalau kata tak setuju betul pelaksanaan. Jangan tak setuju betul hukum. Sebab apa? Sebab suami tidak berkemampuan, suami tidak berkelayakan. Tiba-tiba suami berkemampuan, suami berkelayakan. Mana pula? Mana?
Orang perempuan ni pula bukan perempuan tu sendiri. Hak sibuknya mak dia hak sibuk. Mak dia hak sibuk. Mu jangan bodoh nak itu laki muka orang, mak dia hak sibuk. Tuan diri ni okey dah sebab dia tahu masalah rumah tangga dia. Tuan diri ni, isteri ni sudah tahu masalah rumah tangga dia. Maka isteri ni kira okey lah. Yang mari ngasutnya siapa? Mak dia pula. Mu jangan bodoh sangat. Dan boleh bini baru kat dia paling nak kemu je. Tukang ni pula. Mak ni pula. Mak ni pula je ni kontrol suami. Dia nak suruh anak puan dia kontrol suami macam dia. Dia balas tu. Huru-hara rumah tangga kan. Dan dia buat natu lelaki dia macam suami dia. Suami dia tak apalah, ikut je. Dia buat natu lelaki tu macam suami dia juga. Nak suruh anak puan dia kawal. Huru-hara rumah tangga. Kalulah berkelaikan. Nak buka mana pula? Sayang. Suami berkelaikan. Kenapa buka mana pula? Suami berkelaikan, suami berkemampuan, tapi saya pula isteri ni tidak berkelaikan. Sebab apa? Sebab saya iman tak kuat, sabarnya kurang, redanya kurang, sebab amalannya kurang, sebab suami tak wi ilmu agama secukupnya, suami tak memastikan isteri ni beramal dengan amal secukupnya. Jadi saya sekarang ni iman saya lemah. Kalau iman saya kuat, sebab apa? Sabar saya kuat, reda saya kuat, saya akan cari bini kau. Kena tau. Dan sekarang ni sebab apa iman awak tak kuat? Sebab awak suami tak ajar ilmu agama kepada saya. Awak suami sebagai tuan keluarga tak pastikan keluarga ni keluarga yang beramal dengan amal agama. Kalau isteri ni kuat iman, dia akan cari isteri pada suaminya dengan sendiri. Dia akan pergi meminang. Kena lelaki. Nak bini dua, bawa dalam agama kita dengan ilmu agama secukupnya, dengan amalan agama secukupnya, biar nampak akhirat aja. Tak nampak dah suami, nampak akhirat. Suami nak kahwin lain, isteri akan cari suami. Isteri akan cari isteri pada suami dia. Sebab apa? Redanya kuat, sabarnya kuat, syukurnya kuat, pandangannya akhirat, bukan pandangan dunia. Suami hanya dunia saja untuk jalan pada akhirat. Mana? Dah ustaz ni nak masuk alik mana sebenarnya? Tak ada masuk alik mana-mana. Ada masuk alik mana-mana. Cuma nak kena faham jaga agama tu. Dan sekali dengar tadi macam sedap lewat lelaki dah sign lalu dah. Lepas tu pak sepau jalan pula lekok ni pula. Sebab kelaikan tu penting dalam bab pelaksanaan. Kelaikan suami, kelaikan isteri itu penting. Kalau suami berkelaikan sekalipun, kalau isteri tidak berkelaikan, bermasalah rumah tangga. Yang akan timbul masalah anak-anak kena kira belakang lah tu. Yang kira pada diri kita sendiri. Itu bab kelaikan pelaksanaan. Seterusnya, hukum jangan kosek sama sekali. Hukum jangan kosek. Orang Islam kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu. Terima tanpa kira bicara. Terima bulat-bulat. Ini hukum agama. Tak ada kosek-kosek dah. Bab poligami ke, bab pusaka ke contohnya. Bab pusaka. Ada satu lagu tu, ni serinya belaka lah ni. Jadi seolah-olahnya lelaki ni dia boleh cari sendiri. Lelaki ni campak dalam hutang pun boleh hidup sendiri. Perempuan ni yang lemah. Jadi seolah-olahnya beri lebih pada perempuan lah. Sebab lelaki boleh cari sendiri. Lelaki campur dalam hutang pun boleh hidup. Kenapa nak beri lebih pada suami? Lelaki boleh cari kan? Ini lirik lagu ni bahaya. Sebab apa? Allah yang menetapkan hukum. Walizakari misla unsayain. Lelaki dua bahagian ni Tuhan tak tahu ke lelaki perempuan ni setara mana? Tuhan tak tahu. Jadi dalam lagu ni seolah-olah nak kata lelaki berkemampuan cari sendiri, isteri perempuan yang lemah. Maknanya apa? Beri lebih pada perempuan lah. Kalau nak bisa merata pun tak adil. Sebab apa? Sebab perempuan lemah. Ni perempuan satu bahagian, lelaki yang kuat, lelaki yang boleh cari sendiri, dua pula bahagiannya. Ni hukum agama ni jangan duk kosek. Tapi kajian bab poligami sendiri pun, kebenaran syarat poligami, kemudian bab jagaan dia punya pelaksanaan, mana komplit agama kita.
Agama kafir tak boleh berkahwin 2-3, tapi disipang. Dia orang kaya raya, orang berkemampuan, orang yang sentiasa duduk luar rumah, dia simpang perempuan. Hak mana hak terjamin perempuan? Jadi isteri ataupun jadi simpanan. Dia nak kahwin 2 tak boleh orang kafir. Tengok agama kita. Orang-orang yang besar-besar, raja-raja contohnya. Itu untuk mana Tuhan beri kelonggaran, bukan memerintah ni. Satu kelonggaran dalam agama kita. Lelaki boleh berkahwin lebih. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadikan lelaki, Tuhan tahu. Ni satu percakapan yang bahaya. Dia kata kalau lelaki boleh kahwin lebih, kita perempuan nak kahwin lebih juga. Dia kata gitu. Tak adil lah. Terah. Kalau perempuan boleh kahwin lebih, lepas tu agak anak siapa? Jadi macam ni nak putihkan hukum. Lelaki Tuhan beri kahwin lebih, perempuan nak lelaki lebih kau, dia kata. Ni apa? Tak percaya pada agama. Mana segi kajian hukum poligami ni hukum yang terbaik. Itu kajian kita orang Islam tak perlu kajian. Yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita. Kita tak perlu pada kajian. Tapi kajian ni boleh menyedarkan pada orang-orang yang tak percaya pada agama. Sama juga dengan pusaka. Kajian. Boleh, lelaki boleh 2 bahagian, perempuan boleh 1 bahagian. Yang duk tikarlah masa mak ayah uzur, anak lelaki tak nitah, anak perempuan hok duk sibuknya. Ingat baik, anak perempuan hok duk sibuk ni dapat kebenaran daripada suami dia lelaki. Yang anak lelaki ni hok jadi lepas tangan ni, kadang-kadang kena hasutan perempuan di sebelah dia. Kan? Anak perempuan yang jaga mak ayah ni kalau tanpa keizinan suami boleh jaga ke tak? Keizinan lelaki tu. Yang anak lelaki awak perangai ni kenapa ni kadang-kadang ni kenapa? Kadang-kadang kerana perempuan yang di sebelah dia, isteri dia tu. Jadi kajian lelaki 2 bahagian, isteri 1 bahagian. Ini kajian umum untuk meyakinkan pada orang yang tidak yakin pada agama. Kita orang Islam yang beriman tak perlu pada kajian, kita yakin pada agama. Kajiannya orang lelaki boleh 2 bahagian, lama dah habis. Orang perempuan boleh 1 bahagian, luak pun tidak. Dia tidak ada tanggungjawab. Ini kajian umum. Dia gitu. Kemudian pula kalau suami boleh 2 bahagian, suami lelaki boleh bahagian, lelaki boleh 2 bahagian. Ni 2 bahagian pun kalau isteri dia pandai, bagi 2 pula dengan isteri hak rumah. Kan? Isteri hak rumah tu, mak ayah dia mati, boleh bahagian hak dia, hak pusaka mak ayah dia. Suami boleh banyak 2 bahagian. Kalau dia pandai kecek, boleh ke dia pun habis, dia pun dah tahu. Mana apa? Hak gian lakinya cepat habis. Hak gian puan tak habis sebab dia tak ada tanggungjawab. Mana apa? Gi mari-mari itulah hak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi kita tadilah kita tak perlu pada kajian. Kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada agama Allah. Agama Allah inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang nampak tak jadi tu, tak jadi pelaksanaan tak betul, bukan agama tak betul. Pelaksanaan diri sendiri itu tak betul. Bukan agama tak betul. Agama komplit, sempurna, terbaik. Ini datang daripada Allah. Ini nak yakin pada agama. Hak kajian-kajian tu itu untuk menambahkan keyakinan dan nak menyedar pada orang tak yakinnya. Lelaki 2 bahagian, dia banyak tanggungjawab. Perempuan 1 bahagian, senyap je. Untuk beli hak dia je. Anak-anak dia pun bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab suami dia. Ada. Boleh buat lagu lelaki orang kuat dalam hutan pun boleh hidup, perempuan lemah, kenapa bagi ni masalah bahaya. Jadi macam Allah Ta'ala yang menetapkan hukum ni tak tahu orang lelaki ni kuat, orang perempuan ni lemah. Tuan tak tahu kalau gitu. Itu kata bahaya tu. Agamalah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu agama, bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Islam terima zahir, iman percaya hati akan agama, ihsan laksanakan perkara yang diperintah oleh Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu pergi kepada ihsan. Jadi walaupun pembicaraannya tarikh iman,
tapi kita kena cerita lalulah Islam iman walaupun pembicaraannya adalah Islam, tapi untuk memahami kok mana pun kena pergi lalulah kepada iman, kena pergi lalu pada ihsan. Sebab kita tidak akan faham antara Islam, iman, ihsan. Walaupun tajuk kita ni berkaitan dengan tarikh Islam sebenarnya. Cerita iman apa, cerita ihsan apa, sebab kita nak pergi faham lalu dah. Apa beza? Islam zahir. Dah iman percaya hati. Dah kata laksana, ihsan. Biar begitu. Tapi iman ihsan kita akan bicara kemudian lah. Islamnya terima cara zahir, terima bulat-bulat perkara agama yang diketahui secara mudah, jangan engkar, jangan tolak sembetullah pula, jangan menghina akan perkara agama. Rukun Islam 5 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.